Ni kisah dari syurga. Bab 1, kisah 1, subtopik dia anak perwira negara. Aku share sikit lah kenapa aku suka, aku nak buka tajuk anak perwira negara ni. Barrington Square ni dia ada dua saiz sana Perak, sebelah sana Pahang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Kita jumpa lagi kali ni. Tapi kali ni aku tak plan nak buat perkongsian DIY. Tapi kali ni aku nak cerita sikit tentang tentang buku ni. Buku ni aku baru terima daripada penerbit buku ni, daripada kasih terbit yang terbitkan buku ni. So kali ni aku nak share sikit lah sebahagian yang menarik tentang buku yang aku tulis ni. Sama tak? Buku ni ada dua versi. Satu dalam bahasa Melayu, yang ini bahasa Melayu, dan satu lagi dalam bahasa Inggeris. Dan aku nak cerita kali ni tentang buku yang bahasa Melayu. Dalam buku ni bila korang beli nanti, of course lah, sebab kalau kata korang beli dengan aku, korang akan dapat tanda tangan buku yang aku sendiri tanda tangan. Tapi kalau kata korang nak beli buku, kalau kata nak lebih diskaun, memang korang kena cari kat Shopee. Daripada kasih terbit punya orang kata kedai kat Shopee, memang dia ada bagi diskaun lah kalau kata korang beli lebih daripada satu buku. Tapi kali ni aku tak nak cerita panjang tentang kat mana kau nak beli. Aku just nak share tentang apa yang menarik kat buku yang aku tulis ni. Dia sebenarnya buku ni lebih kepada, kalau kata korang plan ataupun sedang buat sublet, korang boleh baca. Sebab dalam ni banyak aku share tentang pengalaman, sama ada pengalaman yang best ataupun pengalaman tak best. Banyak dalam ni. Tapi kali ni kan, dalam buku yang bahasa Melayu ni, kalau korang tengok memang tentang yang pengalaman yang best, dalam bab 11. Dalam bab 11 ni aku ada senaraikan 7 pengalaman best sepanjang menguruskan sublet sewa ni lah. Dekat sini antaranya ni tajuk-tajuk, ada 7 tajuk dalam bab 11. Dan dalam bab 12 ni cerita yang tak best pula sepanjang aku buat sublet. Yang bestnya tentang buku ni yang best lah bagi aku buka cerita yang mana cerita tak best yang aku share ni dalam buku ni sebenarnya lebih banyak daripada cerita yang best. Maksudnya bab 12 ni ada tajuk bab 11 ni ada subtopik, ada 14 kisah tak best. Manakala kisah yang best hanya ada 7 sahaja kisah best. Yalah, of course lah kan, kita nak tahu juga asyik cerita best je tentang sublet ni kan. Aku cerita tak best pun ada dalam ni. Dalam buku ni untuk pengetahuan korang juga, buku ni bukan hanya sesuai pada subletter sahaja, tetapi sangat sesuai pada sesiapa sahaja yang buat sewa rumah. Korang beli rumah kan, korang beli rumah ataupun korang uruskan rumah mak ayah atau mak ayah mentua kan, yang uruskan rumah sewa diorang. Korang beli rumah, kau nak sewakan pada orang. Buku ni banyak kisah cerita tentang pengalaman sepanjang menguruskan sewa. Dan dekat sini juga ada beberapa petua yang aku sharekan, macam mana korang nak cari, sebelum beli rumah, kau nak cari rumah tu adalah kawasan yang hot atau tak kan. Dan aku ada share juga macam mana korang nak buat marketing, nak cari penyewa yang ngam dengan kita lah kan. Penyewa, orang kata penyewa, biasa orang panggil penyewa dari syurga lah kan. Macam mana kita nak cari penyewa yang macam tu. Ada jugalah aku share kat dalam ni, korang boleh baca. Dan hari ni aku nak share satu kisah dekat muka surat 99. Ni kisah ni adalah kisah yang best kalau kata korang buat sublet ataupun rumah sewa ataupun bilik sewa lah kan. Aku share dekat ni buku surat 99. Korang kalau kata korang ada buku ni,
korang boleh baca. Ni kisah dari syurga. Bab 1, kisah 1, subtopik dia anak perwira negara. Aku share sikit lah kenapa aku suka, aku nak buka tajuk anak perwira negara ni. Okey. Bila masa ni pengalaman aku sendiri, bila masa korang ada bawa penyewa datang tengok rumah kan, aku suka bila kata aku dapat tahu kadang-kadang aku ni penyewa kita, kalau kata korang buat penyewa untuk lelaki ataupun perempuan, setengahnya kalau kata ni terutama sekali yang buat rumah ataupun bilik sewa tu untuk perempuan, kebiasaannya dia akan ajak sama ada kawan-kawan dia ajak kawan-kawan dia temankan dia kan, ataupun ada juga yang ajak mak ayah dia datang temankan dia tengok rumah yang kita sewakan pada dia orang ni. Dan waktu ni aku gunakan kesempatan, kalau kata dia ajak mak ayah dia kan, aku akan sembang sikit lah dengan mak ayah dia. Aku akan tanya mak ayahnya kerja mana kan, dia sebagai apa dekat kerja dia. Dan bila aku dapat tahu ni kisah tentang tajuk ni lah, anak perwira negara ni, bila aku dapat tahu yang ayahnya ayah dia atau mak dia adalah seorang perwira negara, dalam ni aku masukkan adalah anak tentera ataupun mungkin anak polis, tapi aku punya pengalaman anak tentera. Bila aku dapat tahu saja yang dia ni nak sewakan untuk anak perempuan dia, yang mana ayahnya adalah seorang tentera, kebiasaannya aku takkan tolak penyewa yang macam ni tau. Sebab apa? Ni best tau, kisah best lah kan. Kenapa? Sebab kebiasaannya kan, seorang ayah tentera kebiasaannya akan didik anak dia lebih berdisiplin. Ni yang aku memang salute lah dengan para tentera negara kita. Dia kan dah hidup dengan penuh disiplin kan dekat tempat kerja dia. Jadi kebiasaannya dia punya disiplin tu akan turun kepada anak dia. Dan anak dia nanti dia bila dia sewa dengan kita, apa akan jadi nanti tahu. Kebiasaannya dia akan terapkan disiplin dia dekat rumah tu nanti. Pernah satu ketika rumah aku ni, sebab dia anak tentera, jadi bila dia dah duduk kat situ, dia dah terbiasa bagi arahan kan. Jadi bila ada contoh kalau kata rumah dia dekat baku sampah dia dah penuh, ataupun sampah dia dirasa macam dah ada berbau kan, tak perlu risau. Korang kalau tengok dalam grup sebab aku biasanya satu rumah aku akan wujudkan satu grup WhatsApp. Dekat grup WhatsApp tu memang aku akan kita akan terbaca yang anak tentera ni akan bagi korang, ayat dia lebih kurang lah kan, korang aku rasa macam tandas tu kotor sikit, jom kita buat, kita bersihkan sama-sama. Itu antara contoh tau, contoh yang aku sangat terharu lah dengan anak perwira negara ni. Yang lagi best yang anak perwira negara ni, dia siap ajak lagi rakan sebilik, lagi best rakan serumah, sama-sama buat gotong royong untuk bersihkan rumah. Itu sebab dia dah terbiasa kan, mak ayah dia dah bagi arahan, dia pun mungkin dah terbiasa bagi arahan kan. Jadi dia siap ajak member tu, dia ajak member dia, ataupun kalau ada sampah-sampah kotor kan, dia siap minta tolong kawan dia, bagi arahan kat kawan dia untuk buang sampah tu. Kan? Best tak? Sebab itulah aku jarang tolak. Aku boleh kata tak pernah tolak kalau aku tahu dia adalah anak tentera. Okay guys, ini kalau kata satu rumah ada dapat seorang untuk satu rumah tu pun cukup lah. Kalau kata korang ada beberapa buah rumah sewa, dan setiap rumah ada anak perwira negara ni, korang dah kurang pening kepala dah kan. Aku rasa korang dapat point yang aku nak sampaikan ni, yang mana anak perwira negara, kalau kau dapat sembang sikit dengan ayah dia atau mak dia, korang tahu dia dah pencen tentera ke, ataupun masih lagi tentera kan. Ini adalah peluang best korang untuk meluluskan untuk dia sewa rumah korang. Ini tapi tak sepenuhnya lah ini pengalaman aku sendiri lah. Tapi kalau kata korang terima penyewa yang macam tu, tapi sekali tu tak jadi pula kan, macam yang aku cerita, jadi korang jangan salahkan aku lah. Ini daripada pengalaman aku sendiri lah kan. Ya guys,
kita jumpa lagi. Aku harap perkongsian untuk rumah sublet ataupun bilik sewa atau rumah sewa ni dapat membantu korang dalam memajukan bisnes kita dalam terutama zaman pandemik COVID-19 ni. Kita jumpa lagi. Dan salam sayang daripada aku. Kita jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum. Bye. Okey, sebelum tu nak beli buku ni, aku sediakan link kat bawah. Kau boleh boleh klik link kat bawah dan communicate dengan aku nanti. Okey, Assalamualaikum.